Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi secara dalam talian bagi kursus ELA 4322 Bahasa Arab 2 bagi pelajar Diploma Vocational Malaysia tahun 2 semester 4. Jadi untuk pertemuan pada kali ini kita akan meneruskan topik kita yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu tentang konstruk perbualan. Jadi kalau kita imbau kembali untuk pertemuan yang sebelum ni, kita membicarakan tentang muqaddimah al-hiwar ataupun bidayatul hiwar, iaitu permulaan ataupun bagaimana nak memulakan sesuatu perbualan dengan beberapa lafaz yang mudah, iaitu seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, apa khabar, siapa nama kamu, dan juga mengakhiri sesuatu perbuatan, sesuatu perbualan, contohnya dengan ucapan terima kasih dan juga ucapan semoga bertemu kembali. Jadi dalam pertemuan pada kali ini kita akan lebih berfokus kepada konstruk perbualan, dan kita akan lebih menumpukan kepada bagaimana untuk membina satu perbualan yang bertajuk, yang bertajuk ataupun yang bertema fiha al-mawdu' ataupun litakwin al-hiwar bil mawdu' tahtal mawdu'. Jadi maknanya kita akan memilih satu tajuk. Jadi petua dia kita pilih tajuk yang mudah. Dan kemudian ada beberapa perkara yang perlu kamu hafal, yang perlu kamu ingat sebelum memulakan perbualan. Dan yang paling utama, saya pernah cakap sebelum ni, untuk perbualan kita ada dua, iaitu perbualan yang bertema dan perbualan yang tidak bertema. Jadi kita ketepikan dulu perbualan yang tidak bertema, kita fokus kepada perbualan yang bertema. Apabila kita urakis ilal hiwar bil mawdu' al-muhim, yang penting ialah fiha as'ilah wal ijabah. Maknanya ada tanya dan ada jawab. Itu yang penting. Ada tanya, ada jawab. Jadi apabila kita nastakhdim al-kalimah al-as'ilah ataupun adawat al-istifham, apabila kita menggunakan persoalan ataupun adawat al-istifham, kita tanya, maka nak tak nak, labudda alaikum an tahfazu, maknanya menghafal adawat al-istifham yang ada 11 yang telah kita bincangkan pada semester yang lepas. Jadi untuk lebih fokus, saya akan bentangkan slide saya lah. Kita mulakan dengan bagaimana untuk membina perbualan. Okey. Bagaimana membela perbualan yang ringkas? Okey. Okey, bagaimana membina perbualan yang ringkas? Jadi kita nak perbualan yang ringkas, dan kali ini kita fokus tarkis ilal hiwar fiha al-mawdu'. Maknanya al-hiwar yang ada, perbualan yang ada tajuk. Jadi pendahuluan al-muqaddimah sebelum qabla takwin al-as'ilah, pastikan anda semua telah menguasai semua bahan-bahan yang telah kita pelajari. Jadi maknanya pertama sekali adawat al-istifham. Ini paling penting lah. Kita nak tanya, kita kena gunakan adawat al-istifham. Kemudian kata nama, kata kerja, kata hubung, kata ganti nama, kata tunjuk, kemudian hak milik, kata ganti nama yang bersambung ataupun hak milik, dan juga nombor untuk memudahkan kita
membina perbualan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya fokus kepada adawat al-istifham saja dulu. Saya tak nak masuk kepada tajuk dulu. Untuk kita fokus kepada adawat al-istifham dahulu. Jadi kita akan bincangkan bagaimana kaifa nastakhdim al-kalimat adawat al-istifham. Bagaimana kita nak menggunakan kalimah-kalimah adawat al-istifham ni, perkataan-perkataan kata tanya. Bagaimana kita nak menggunakan dengan lebih tepat. Walaupun sebelum ni mungkin saya ada nyatakan dalam kelas, kita pergi lebih berfokus. Okey, untuk kata tanya yang pertama, ma, sama-sama kita sebut ma. Ini apa? Ma makna ma apa? Jadi bagaimanakah kaifa nastakhdim al-kalimat ma? Bagaimanakah kita nak menggunakan kalimat perkataan ma ni, kata tanya ma ni? Maka dia ada beberapa pola. Saya akan bagikan beberapa contoh. Jadi untuk bertanyakan sesuatu benda, untuk bertanya, kita tak tahu benda ni apa, contohnya kita pergi pasar, kita tengok buah ni macam kita tak tahu apa dia, maka kita pun tanya ma hadhi ataupun ma hadha. Mana kita gabungkan kata tanya dengan kata tunjuk. Kita gabungkan, maka menjadilah satu kata tanya yang lengkap, satu soalan yang lengkap. Ma hadhihi, apa ini? Kita tak tahu benda tu, kita tanya ma hadha, contoh dia. Ma dzalika, contohnya kalau yang merujuk kepada benda-benda yang jauh. Ma tilka, itu adalah pola yang pertama. Bagaimana kita menggunakan kalimat adawat al-istifham ma. Okey. Kemudian kita menggabungkan kata tanya ma lagi, masih lagi kita menggunakan ma. Kita gabungkan dengan kata nama hak milik. Kata nama hak milik. Dah kita belajar sebelum kan, hak milik. Contohnya pen. Pen saya, pen kami, pen kau lelaki, pen kamu perempuan, pen dia lelaki, pen dia perempuan. Jadi begitu juga dengan nama. Ada nama saya, ada nama dia, ada nama kamu. Jadi kita gabungkan untuk membentuk satu persoalan. Masmuka, masmuka, ma ismuka, apakah nama kamu? Kalaulah orang tu lelaki, maka kita tanya ma ismuka, ataupun kalau yang lebih tepat masmuka, apakah nama kamu? Ataupun kamu nak bertanya pada dia, seorang perempuan, masmuki, kita nak memulakan perbualan. Ataupun kamu bertanya kepada kawan kamu tentang nama seseorang yang berada di tempat lain, ataupun yang berada jauh daripada kamu. Masmuha, kalau perempuan. Masmuhu, siapa nama dia? Itu. Tapi tak bolehlah tanya masmi, apakah nama saya? Itu macam pelik sikit lah. Itu mungkin dia ada something wrong somewhere lah. Okey, jadi ini adalah contoh yang kedua, bagaimana kaifa nastakhdim al-kalimat ma. Bagaimanakah kita nak menggunakan kalimat perkataan ma, adawat al-istifham. Kita gabungkan dengan kata nama hak milik, mas muka, untuk bertanya nama seseorang. Okey, kita terus pergi kepada kata tanya yang kedua, iaitu madza. Madza. Jadi mungkin dia lebih kurang dia sebenarnya. Lebih kurang dia dengan maksud dia dengan ma yang sebelum tadi. Tapi mungkin penggunaan dia agak sedikit berbeza. Mungkin dalam kalau kita pergi lebih jauh, penggunaan ma dengan madza ni ada perbezaan yang sangat besar. Tapi di dalam bahasa Arab college vocational, kita tak fokus. Laisa urakis an istikhdam anil ikhtilaf al-istikhdam kalimat ma wa madza. Kita hanya bagi contoh sahaja. Jadi untuk madza merujuk kepada apa juga, merujuk kepada apa. Tapi bagaimanakah pola ayat, bagaimanakah cara kita nak menggunakan madza ini, maka kita tengok kepada contoh yang pertama. Kita gabungkan kata tanya dan juga kata kerja. Madza taf'alu, apa yang kamu lakukan? Okey. Madza taf'alu. Kita gabungkan kata kerja, kita gabungkan kata tanya dan juga kata kerja. Ustaz, mungkin ada yang persoalan, bagaimanakah kita nak tahu yang taf'alu ni merujuk kepada kamu lakukan? Okey, jadi janganlah jadi masalah. Jangan jadi masalah. Saya dah bawakan contoh nanti. Saya bawakan contoh kemudian.
Okay, kita tengok contoh yang kedua. Madza ta'kulu? Apa yang kamu makan? Kata tanya, kata kerja lagi. Masih lagi pola ayat yang sama, pola perkataan, pola ayat yang sama, tapi kita mengubah contoh. Apa yang kamu makan? Madza ta'kulu? Sebab saya pernah cerita sebelum ni kan, dalam bahasa Arab, ada beberapa kata kerja yang memang dalam tu dia dah ada pelaku dia. Tapi yang tu kita tak gunakan di dalam bahasa Arab vocational. Sebab tu melibatkan pemahaman bahasa yang mendalam. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. InsyaAllah kamu boleh bina kamu boleh bina soalan bistikhdam al-kalimat maza dengan menggunakan perkataan maza. Tengok. Kita gabungkan kata tanya, kemudian kita gabungkan kata nama. Minta maaf, ini bukan kata nama, ini kata ganti nama. Kata tanya, kata ganti nama, dan kemudian kata kerja. Kata kerja tu yang ada dalam buku lah, yang saya nyatakan. So kamu boleh tengok, madza huwa fa'alah? Apa yang dia buat? Ataupun madza huwa akala? Apa yang dia makan? Nampak? Jadi penggunaan-penggunaan ni, pola-pola ni akan kita kata akan memudahkan kita untuk bagaimana nak membina kata tanya, membina persoalan. Jadi persoalan yang membawa kepada perbualan, yang membawa kepada perbualan. Okey. Jadi sebelum kita teruskan lagi, saya akan share semula skrin. Okey. Jadi kita gabungkan kata tanya, kata nama dan kata kerja menggunakan bistikhdam kalimat madza. Okey. Kita pergi kepada kata tanya ataupun adawat al-istifham yang seterusnya. Yang kamu boleh tengok di skrin, man. Man. Makna man adalah siapa. Jadi persoalan ni merujuk kepada orang. Mungkin orang nak tanya siapa dia. Man. Okay. Jadi untuk penggunaan man, saya bawakan beberapa contoh. Beberapa contoh. Gabungkan kata tanya man tadi dengan kata ganti nama. Minta maaf, dia dapat kesilapan di situ, bukan kata nama, tapi kata ganti nama. Kamu boleh betulkan dalam nota kamu. Okey, kita gabungkan kata tanya dan juga kata ganti nama. Man anta, siapa kamu? Mungkin kita tak tahu siapa. Tiba-tiba orang tu masuk je dalam kelas. Kalau cikgu-cikgu lain, contoh dalam di college vocational, mungkin kamu kenal cikgu-cikgu, tiba ada orang luar masuk. Mungkin kamu tak kenal, mungkin janitor ke, ataupun mungkin cleaner ke, ataupun mungkin orang lain. Jadi untuk bertanya siapa mereka, maka kita gunakan nastakhdim al-kalimat man, adawat al-istifham man, dan kemudian kita gabungkan dengan kata ganti nama anta ataupun anti kalau dia perempuan. Man anta, siapa kamu. Okey. Dan kemudian kita ini contoh yang saya bagi, contoh yang saya tunjukkan kepada kamu, nak menunjukkan bagaimana kita nak bertanyakan seseorang. Kita nak masuk suatu tempat, kita nak tanya. Contohnya kita masuk, kita baru dalam KV, kita masuk ke KV, kita nak tanya siapa pengarah ataupun siapa pengetua sekolah ni, maka kita gunakan man. Kita gabungkan kata tanya dengan kata nama dan kemudian kita gabungkan dengan kata nama untuk membentuk satu persoalan. Siapa pengetua sekolah? Man mudirul madrasati. Man mudirul madrasah. Siapa pengetua sekolah? Jadi mungkin ketika tu kamu bertanya kepada orang ataupun kepada jaga ke ataupun kepada pengawal keselamatan, man mudirul madrasah. Jadi kalau kebetulan kamu bertanya kepada mudir, maka jawapannya ana mudirul madrasah. Macam tu. Ataupun kalau kata kita tanya kepada pengawal keselamatan, siapa
pengetua sekolah, maka dia pun mungkin akan tunjukkan huwa mudir madrasah, dia pengetua sekolah, ataupun kata mungkin al-mudir fil idarah, pengetua di dalam pejabat. Itu jawapan-jawapan yang boleh kita bahas, tapi yang ini contoh kita gunakan untuk kalimat adawat al-istifham man, siapa. Okey, kita teruskan lagi dengan adakah. Adawat istifham yang seterusnya iaitu adakah. Jadi hal, sama-sama sebut hal. Hal ni maksud dia adakah. Jadi kalau siapa yang ingat, hal ini dia punya jawapan dia ada dua sahaja. Ada dua sahaja jawapan kepada persoalan hal ini, ada dua sahaja. Mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang lupa, tak masalah. Kita akan tengok. Cuma bagaimanakah kita nak menggunakan kaifa nastakhdim al-kalimat adawat al-istifham hal. Bagaimana kita nak menggunakan perkataan hal, adawat al-istifham ni. Jadi saya menggabungkan kata tanya dan kemudian kata ganti nama dan kemudian kata nama. Adakah kamu berkahwin? Hal anta mutazawwijun? Adakah kamu lelaki berkahwin? Jadi kalau kamu tanya lelaki, selalunya jarang lelaki ni nak mengaku. Sebab apa? Kalau yang tanya tu perempuan lah. Jadi tak ada masalah. Ini contoh. Hal anta mutazawwijun? Ataupun kalau yang kamu nak tanya tu perempuan, hal anti mutazawwijatun? Kita tambah ta marbutah di hujung. Jadi apa jawapan dia? Rasa-rasanya ada yang ingat. Bila hal saja, bila kita gunakan hal saja, maka jawapan dia hanya ada dua, iaitu ya ataupun tidak. Adakah kamu berkahwin? Ya, saya berkahwin. Adakah kamu berkahwin? Tidak, saya tidak berkahwin. Itu jawapannya. Saya buatkan satu lagi contoh bagaimana menggunakan kata tanya hal. Adakah hal indaka? Tengok perkataan indaka. Hal indaka, adakah kamu mempunyai? Kalau orang tu lelaki, ataupun kalau orang tu perempuan, hal indaki. Macam mana kita nak gunakan ka di hujung ni, ka dan juga ki, maka kita rujuk kepada nota hak milik. Inda ni maknanya di sisi kamu, sisi. Maknanya indaka ni gabungan frasa inda dengan ka ni merujuk kepada makna adakah kamu mempunyai? Kau ada tak? Macam tu. Contohnya dalam ayat ni, kau ada pen tak? Jadi kita gunakan ayat ni. Hal indaka qalamun? Adakah kamu mempunyai pen? Ataupun hal indaka haqibatun? Adakah kamu mempunyai beg? Hal indaka sayyaratun? Adakah kamu mempunyai kereta? Hal indaka habibun? Adakah kamu mempunyai boyfriend? Contoh dia. Contoh. Jadi penggunaan indaka ni kamu tuju. Indaka. Boleh kat nak tanya dia, boleh. Hal indahu qalamun? Adakah dia mempunyai pen? Pun boleh juga. Tidak ada masalah. Maka cuma bila kamu tanya dia, maka bila kamu tanya dia tu tak boleh dah ada jawapan tu mesti dua sajalah, ataupun na'am, ya ataupun ya ataupun tidak. Ini saja jawapan dia. Na'am merujuk kepada ya, la merujuk kepada tidak. Na'am angguk, la merujuk kepada geleng. Angguk, geleng. Angguk, geleng. Na'am angguk ya, la geleng tidak. Okey. Saya rasa kita teruskan lagi kita teruskan lagi penggunaan kata tanya yang seterusnya, iaitu kam. Kam. Okey. Untuk kam, kamu semua kena ingat, untuk kam kita gunakan ada dua makna. Ada dua makna. Pertama sekali berapa, merujuk kepada bilangan. Merujuk kepada bilangan kam. Dan kemudian merujuk kepada jam berapa, menunjukkan kepada waktu. Merujuk kepada waktu. Jadi bagaimanakah penggunaan kam untuk merujuk kepada berapa? Maka saya tunjukkan contoh. Saya tunjukkan contoh. Jadi macam mana penggunaan kam? Okey. Berapa harga? Kita gabungkan kata tanya dengan harga barang, contohnya. Kam si'ru?
Contoh kita gabungkan dengan yang atas tadi, ingat ma hadha. Ma hadhi kita tanya ni barang ni apa? Contohnya orang tu pegang terung. Ma hadha. Maka orang tu kata ni terung. Kam si'ru, berapa harga? Maka jawab dia wahid kilo RM2 contoh dia. Senani ringgit. Nampak? Itu penggunaan dia. Bagaimana kita nak berbual? Kita boleh gabung-gabungkan. Ni apa? Ini terung. Berapa harga? RM2 sekilo. Itu penggunaan kam. Untuk penggunaan yang merujuk kepada makna dia berapa. So, kita gunakan kam juga untuk penggunaan yang kedua, iaitu merujuk kepada waktu. Pukul berapa? Kam sa'ah al-an. Jadi penggunaan kam ada dua penggunaan kalau kita tengok. Tadi kam yang merujuk kepada berapa, dan kemudian ini merujuk kepada waktu. Kam sa'ah al-an. Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? Okey. Jadi ini contoh-contoh yang yang tak berubah. Ini kam sa'ah al-an tak berubah. Kalau yang ni mungkin berubah. Kam si'ru, berapa harga? Ataupun kita boleh gunakan sebelum ni. Kam qalamun indaka, berapa qalamun pen yang kau ada indaka. Kita gunakan mana? Kita gunakan indaka yang tadi. Kita ulang ni. Mempunyai. Kam indaka. Nampak kataan ni? Kita gunakan pada kam. Jadi kam qalamun indaka. Itu contoh yang lain yang kamu boleh gunakan. Berapa pen yang kau ada? Berapa isteri yang kau ada? Ataupun berapa baju yang kau ada. Okey, itu penggunaan kam merujuk kepada berapa. Dan yang kedua penggunaannya pukul berapa. Jadi bila kita nak bertanya saja waktu yang berkaitan tentang jam, maka kita la budda alaikum an tastakhdimu tilkal as'ilah. Penggunaan soalan itu. Kam sa'ah al-an. Apakah pukul berapa sekarang? Al-an. Zaraf zaman. Okey. Jadi ini penggunaan kam. Dan kemudian kita teruskan lagi dengan perkataan mata. Mata. Bila? Bila sebut sahaja makna mata ni bila, Ustaz, apa beza mata dengan kam sa'ah al-an? Ini pelajar-pelajar yang cerdik memang dia tanyalah. Pelajar-pelajar cerdik, college vocational ni, pelajar-pelajar ni memang cerdik. Jadi dia tanya pukul berapa sekarang? Ustaz, dengan mata apa beza dia? Fiha al-khilaf. Ada beza besi pendapat. Maknanya, kalau kam sa'ah al-an, kalau kamu bertanya kam sa'ah al-an, maka jawapan dia wajib dalam jam. Wajib dalam jam. Kam sa'ah al-an, pukul berapa sekarang? Pukul 1 tepat. Pukul berapa sekarang? Pukul 2.30. Pukul berapa sekarang? Lagi 15 minit pukul 2. Maka jawapan dia macam tu. Kalau kamu gunakan persoalan kam sa'ah al-an. Kalau kamu menggunakan kam sa'ah al-an. Tapi kalau kamu menggunakan mata, lau kullukum tastakhdimu kal kalimat adawat al-istifham mata, maka jawapannya ijabatuha dia akan merujuk kepada zaraf zaman ataupun penunjuk kepada waktu, zaraf zaman. Mata ta'kul ghada, bila kamu makan makanan tengah hari? Maka ba'da solat az-zuhri, selepas solat zuhur. Mata ta'kulu al-futur, bila kamu makan sarapan? Fis sabah, pada waktu pagi. Itu jawapan dia. Jawapan dia merujuk kepada zaraf zaman. Waktu pagi. Bila kamu tidur? Lepas pret. Bila kamu baca buku? Lepas maghrib. Bila kamu baca Quran? Lepas isyak. Dia macam tu. Bila kamu mandi? Sebelum asar. Contoh. Dia macam tu. Dia penggunaan jawapan kepada mata ni, dia merujuk kepada zaraf zaman. Tapi kalau kita gunakan kam sa'ah al-an, maka jawapannya merujuk kepada jam. Jadi nampak perbezaan apakah perbezaan penggunaan mata dan juga penggunaan kam sa'ah al-an. Ada beza sedikit walaupun tidak banyak, tapi ada beza. Contoh lagi, mata zahaba ilal madrasah, bila dia pergi ke sekolah.
Bila dia pergi ke sekolah? Maka jawapan dia fis sabah, ataupun ba'da subhi. Nampak? Selepas subuh ataupun pada waktu pagi. Nampak? Ataupun mungkin ada yang pergi waktu petang, shift mungkin college vocational ada shift pagi, ada shift petang. Jadi dia kata ba'da solat az-zuhri, contoh dia, selepas sembahyang zuhur. Itu jawapan-jawapan dia apabila kita gunakan mata. Okey. Bila kita gunakan mata, maka jawapannya merujuk kepada zaraf zaman. Okey. Kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini dengan menggunakan kaifa. Kita membincangkan perkataan adawat al-istifham kaifa. Sama-sama marratan ukhra, kaifa. Kaifa. Ma makna kaifa? Bagaimanakah? Bagaimana? Jadi bila kita nak menggunakan kaifa, kita nak takwin al-as'ilah bistikhdam al-kalimat kaifa, bagaimanakah ataupun bagaimana, maka bagaimana cara dia? Dia ada dua. Penggunaan kaifa ni ada dua. Maaf, tersasul. Pertama, bagaimanakah keadaan kamu? Kaifa haluka? Kita dah bincangkan pun dalam topik yang lepas, betul? Bagaimana kita nak berbasi-basi, bagaimana kita nak muqaddimah al-hiwar, bagaimana kita nak memulakan perbualan, kita tanya khabar, betul? Kaifa haluka? Bagaimana keadaan kamu? Saya pernah beritahu kan makna dia. Walaupun kita gunakan kaifa haluka ni maknanya apa khabar kamu, tapi dari segi dia punya terjemah kalimah bil kalimah, bagaimana keadaankah kamu? Nampak? Kita kaifa haluka. Dan kemudian bagaimanakah kita nak gunakan perkataan kaifa ni? Bagaimana penggunaan yang kedua? Ni. Bagaimana kaifa tabakha al-aruzza? Bagaimana masak nasi? Jadi bila kita menggunakan perkataan kaifa di sini dalam konteks ini masak nasi, maka kita merujuk kepada kaifiat. Pernah dengar kaifiat kan? Kalau kamu buka buku naskah Yasin di masjid ataupun di surau, kat depan ataupun kat belakang dia ada tulis kaifiat, betul? Kaifiat baca Yasin, kaifiat tahlil. Maka kaifiat tu merujuk adalah cara-cara ataupun step by step. Ataupun kita katakan bagaimana nak masak nasi, maka step dia kena ada step. Pertama sekali apa? Baca bismillah. Awalan nabda bil bismillah. Wa ba'da dhalik, selepas itu ambillah nasi. Basuh ghasala al-aruzza. Dah basuh beras, kemudian ambil air, contoh dia. Itu dia punya kaifiat sampailah nasi tu sampai nasi tu masak. Jadi nampak penggunaan kaifa. Pertama, penggunaan kaifa untuk bertanyakan keadaan. Kaifa hal ummuka? Bagaimana keadaan mak kamu? Kaifa hal abuka? Itu nak bertanya keadaan. Kaifa hal qittuka? Bagaimana keadaan kucing kamu? Kucing baik. Jadi yang pengenaan yang kedua pula, kaifa tabakha al-aruzza? Bagaimana cara masak nasi? Maka ini merujuk kepada pertanyaan kaifiyat. Okey. Kita terus lagi. Limadha? Marratan ukhra ma'aya. Limadha? Ma makna limadha? Kenapakah? Kenapa? Okey. Bila limadha, maka dia punya jawapannya saya rasa ada yang ingat. Tapi kalau lupa pun tak ada masalah, kita akan ulang. Rasulullah pun dalam hadis kalau dia mengajar, diulang sampai tiga kali, kan? Okey. So, bagaimanakah limadha ni merujuk kepada nak bertanya sebab. Limadha huwa mutaakhirun? Kenapa dia lambat? Jadi mestilah ada jawapan dia. Siapa ingat? Kenapa dia lambat? Dan kemudian kita tanya lagi. Limadha anta tabki? Kenapa kamu menangis? Sebab saya baru putus tunang. Contoh. Contoh. Limadha anta tabki? Limadha huwa mutaakhirun? Maka jawapan dia mesti li'anna, kerana. Limadha anta tabki? Li'annani maridun, kerana aku sakit. Li'anna ana maridun, kerana aku sakit. Kenapa kau lambat? Kenapa kau nangis? Sebab aku sakit. Nampak? Itu penggunaan limadha. Bila kita tanya sebab saja, kenapa,
maka jawapan dia mesti dah li'an. Nah, so jawapan ni kita tak fokus dulu. Yang penting kita fokus kepada pola pertanyaan. Limadha anta tabki? Kenapa kamu menangis? Limadha huwa mutaakhirun? Kenapa dia lambat? Okey. Jadi kita mulakan aina. Kita mula pertama kita sambung dengan perkataan aina. Cuma bila aina ni dia merupakan permulaan kepada dua soalan lagi. Betul? Mungkin ada yang ingat. Tapi tak ada masalah, kita akan ulang. So, fokus dulu kepada aina. Apa makna aina? Di mana? Di manakah? Jadi bila merujuk kepada di manakah, mestilah jawapan dia adalah tempat. Mestilah merujuk kepada tempat. Sebab apa dia merujuk kepada di manakah? Jadi aina ni bagaimana kaifa nastaqdim al-kalimat aina. Okey, kita tengok contoh yang saya bawa di sini. Kata tanya gabung dengan hak milik. Aina kitabi? Kawan pinjam buku kan, kat mana letak tinggal kat asrama ke tinggal kat rumah aku tak tahulah. Maka kita pun tanya aina kitabi? Maka jawab dia mesti kita buka buku kau fi bait talabah, buku kau di asrama contohnya. Itu jawapan-jawapan dia yang kamu boleh yang kamu boleh apalah. Cuma yang tu tak penting dulu. Yang penting bagaimana nak menggunakan aina. Aina kitabi, kamu gabungkan kata tanya dan juga hak milik. Okey, kemudian kamu gabungkan kata tanya ni, contoh yang kedua pula. Kamu gabungkan kata tanya aina ni tadi dengan kata ganti nama. Aina anta? Contohnya kamu cakap dalam telefon, kau kat mana ni? Ataupun aina huwa? Ataupun aina Safwan? Ataupun aina qalami ada ataupun aina ghanami, di mana kambing saya. Jadi maknanya penggunaan ni jawapan dia malah merujuk kepada tempat. Jadi bila aina, maka akan datang dua lagi soalan. Mana datang lagi dua soalan ni, kita gabungkan aina ni dengan al-huruf. Al-huruf. Kita dah belajar kan semester 3. Saya ulang balik sikit saya ulang. Perkataan dalam bahasa Arab terbagi kepada tiga. Pertama kata nama, kemudian kata kerja, dan seterusnya al-huruf. Betul? Al-huruf. Kita nama kata hubung. Jadi kata hubung ni, untuk bahasa Arab vocational kita belajar 11 saja, betul? Di dalam ke. So, kita gabungkan aina ni tadi dengan ila. Maka membawa maksud ke mana. Ila aina. Okey, sebut sama-sama dengan saya. Ila aina. Ila aina. Okey. So, bagaimanakah nak menggunakan ila aina ni? Kita tengok sama-sama. Kemana kamu? Ila aina anta? Mana kamu? Jadi, ana. Mungkin jawapan ila, mungkin jawapannya ila Seremban, ke Seremban. Itu penggunaan jawapan dia lah. Tapi penggunaan ila aina ni nak merujukkan kepada kamu nak ke mana? Macam itulah lebih kurang. Kemudian nak bertanya arah tujuan bas. Ila aina hadhil hafilah? Ke mana bas ini? Okey. Hadhil hafilah ittijah ila Rembau. Masalah. Menuju ke Rembau. Ila aina hadhil hafilah. Dan kemudian aina ni merujuk akan jadi satu lagi soalan, iaitu min aina. Min kita tahu kan, ini adalah al-huruf. Al-huruf dari 11 yang kita belajar tu, betul? Maka kita gabungkan dengan aina, maka jadilah dia min aina. Min aina. Dari mana? Min aina huwa. Daripada mana dia? Tiba-tiba muncul min aina huwa. Min aina anta. Tapi janganlah tanya min aina ana. Itu poning lah. Something wrong somewhere. Okay. Kemudian min aina hadzal qitar? Daripada mana kereta api ni? Hadzal qitar min gemas. Contoh. Okey, dan yang terakhir, kata tanya yang terakhir, adawat istifham yang terakhir, ayyu. Apa mana ayyu? Bukan ayu tu, budak tanaman tu kan, tak ada kena-mengena dengan dia, ya. Yang mana satu. Ayu budak tanaman ke? Ustaz pun dah lupa, minta maaf ya. Ayyu yang mana satu. Okey. Macam mana nak guna? Ayyu jamilatun, yang mana satu cantik. Ni biasa ni perempuan ni kan. Dia bila nak beli baju raya kan, dia pergi jakil ke jokel ke apa mana-mana lah. Maka dia pun tengok, ya Allah cantiknya. Ayyu jamilatun, yang mana satu cantik. Dia kalau boleh nak beli semua. Ayyu
jamiyatun. Lelaki tak ada. Lelaki kalau dia kata wai suku lah. Itulah cantik. Wai suku lah, tak kira lah warna apa. Tak ada warna pun tak apa. Macam tu. Okey. Jadi sampai di sini dahulu. Bagaimana kita nak memula, nak membina persoalan, nak membina persoalan kaifa takwin al-asilah bistikhdam adawat al-istifham. Kita nak menuju ke arah perbualan bertajuk. Jadi, ya, jadi untuk penggunaan untuk penggunaan adawat al-istifham ni, saya harap semua tak ada masalah, tak ada masalah. Jadi untuk latihan untuk lembaran kerja, saya minta kamu bina. Kamu bina semua tadi adawat al-istifham ada 11, bina satu soalan. Bina satu soalan. Mana ma satu soalan, madza satu soalan, aina satu soalan, ila aina satu soalan, min aina satu soalan, menggunakan contoh-contoh yang saya berilah. Tulis dalam kertas dan kemudian snap, kamu hantar menggunakan aplikasi WhatsApp. Jangan lupa hashtag USTAZ HANDSOME 2020. Okey, itu hashtag dia. So saya rasa sampai sini dulu pertemuan kita. Jadi jangan lupa hantar FB, dan kalau ada masalah boleh tanya direct. Kalau tak faham jangan buat faham. Ini bahasa antarabangsa. Orang yang handal-handal macam kita, alhamdulillah dapat peluang untuk belajar bahasa Al-Quran ni. Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya. Okey, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.